Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Adakah Anda semua sudah bersedia untuk mendengar satu kisah politik Sabah yang betul-betul boleh membakar semangat anak muda? Bayangkan, dalam satu dewan di Penampang, ribuan orang menjerit satu perkataan, yaitu Solo. Penuh semangat sebagai isyarat bahwa mereka sudah muak dikawal oleh parti-parti dari Semenanjung. Tetapi siapa yang jadi pencetus semangat ini? Tidak lain tidak bukan Tan Sri Joseph Pairin Kitingan sendiri. Ya, bekas Ketua Menteri Sabah yang pernah tumbangkan Parti Berjaya tahun 1985 kini muncul semula dengan satu message yang cukup keras. Bangunlah anak muda Sabah. Ini negeri kamu, jangan biar orang luar tentukan masa depan kamu. Mari kita ulas sampai habis-habisan pasal apa yang berlaku dan apa maksud sebenar jeritan Solo itu. Dan kenapa semua ini sangat penting menjelang pilihan raya negeri Sabah yang akan datang. Baiklah, mari kita mulakan. Convention bersama Parti Bersatu Sabah PBS dan juga Sabah Star yang berlangsung pada 12 Julai di Hongkod Khoisan, Penampang menjadi pentas kepada kebangkitan semangat autonomi Sabah. Lebih 7.000 orang yang hadir. Dan yang paling mencuri perhatian ialah apabila seluruh dewan bergema dengan lawangan Solo. Satu desakan jelas supaya gabungan rakyat Sabah GRS bertanding dalam PRN Sabah akan datang tanpa kerjasama ataupun campur tangan parti-parti nasional dari Semenanjung. Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, pengasas PBS dan kini penasihat utama parti, menggunakan pentas itu untuk mengingatkan generasi muda bahwa masa depan Sabah kini di tangan mereka. Beliau dengan tegas berkata, ini negeri kamu, ini rumah kamu. Jangan biarkan orang lain uruskan kamu dan tentukan masa depan kamu. Kamu kena bangkit dan selamatkan Sabah. Pairin juga menyindir secara terang-terangan bagaimana Sabah masih dikawal oleh parti-parti berasaskan Semenanjung dan membandingkan keadaan Sabah dengan Sarawak. Satu negeri yang kini dianggap berjaya menguruskan hal ehwal sendiri melalui parti tempatan mereka seperti GPS. Kita ini masih merangkak, meminta hak kita yang sudah dijanjikan sejak lama. Sarawak sudah urus sendiri. Kenapa kita tidak boleh? Kenapa kita masih berlutut minta hak? Itukah yang kita mahu teruskan? Nah, beliau merujuk secara jelas kepada kelewatan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, satu isu besar yang sekian lama membelenggu hubungan antara Sabah, Sarawak, dan Kerajaan Persekutuan. Sehingga hari ini, banyak tuntutan seperti hak hasil cukai, kuasa imigresen, dan pendidikan belum dilunaskan sepenuhnya, walaupun ada jawatan kuasa khas dan pelbagai rundingan. Apa yang menarik, Pairin tidak menyebut secara terus apakah GRS perlu bertanding sendirian. Tetapi dari nada dan kenyataan beliau, ia cukup jelas. Beliau menyokong pentadbiran Sabah dikendalikan sepenuhnya oleh parti tempatan. Soalannya sekarang, adakah GRS bersedia? Presiden Sabah Star Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan dan pemangku Presiden PBS Datuk Seri Dr. Joachim Gunsalam menyatakan secara terbuka mereka menyokong GRS bergerak sendiri tanpa kerjasama parti luar. Jeffrey pula mahu hanya jumlah minimum kerusi diberikan kepada rakan luar jika benar-benar perlu. Manakala Joachim berpendapat GRS mesti kekal sebagai blok dominan. Namun Ketua Menteri Sabah merangkap pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jinor lebih berhati-hati. Beliau mengakui sentimen Solo itu, tetapi menjelaskan bahwa sebarang keputusan mesti dibincangkan dan diputuskan secara konsensus oleh Majlis Tertinggi GRS.
Haji G sebelum ini menyatakan beliau masih ingin mengekalkan kerjasama dengan Sabah Pakatan Harapan, tetapi tidak berminat bekerja sama dengan Sabah Barisan Nasional. Ini membuka pelbagai tafsiran. Adakah Haji G sebenarnya sedang bermain strategi yang selamat untuk menjaga kestabilan politik, ataupun masih bergantung kepada kuasa persekutuan? Untuk makluman kita semua, sebelum ini isu GRS Go Solo bukanlah benda yang baru. Dalam PRU 15 yang lalu, GRS dan Barisan Nasional Sabah bertembung di banyak kerusi dan ini menyebabkan perpecahan undi. Walaupun akhirnya GRS membentuk kerajaan negeri, keretakan hubungan dengan UMNO Sabah jelas kelihatan. Dalam masa yang sama, Ketua Pemuda PBS Christopher Mandut juga pernah menggesa agar GRS menjadi seperti GPS di Sarawak, satu blok parti tempatan yang berani dan bebas dari kawalan pusat. Tambahan pula kegagalan kerajaan pusat menunaikan banyak janji MA63 walaupun telah berulang kali dibangkitkan oleh pemimpin Sabah seperti Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan dan juga Datuk Seri Haji Jinor sendiri terus menjadi bara api dalam semangat autonomi Sabah. Jadi mari kita tanya pula kamu semua, penonton-penonton setia Currents VMY. Adakah sudah sampai masanya Sabah benar-benar mengikut jejak Sarawak dan menolak terus pengaruh parti-parti dari Semenanjung? Adakah lowongan Solo itu sebenarnya satu message jelas kepada UMNO, PKR, DAP dan juga PAS bahwa mereka tidak lagi dialu-alukan di bumi Sabah? Dan persoalan yang paling panas, adakah GRS sendiri cukup bersedia untuk memimpin tanpa tongkat persekutuan, terutama dari segi dana pembangunan dan juga kestabilan politik? Jangan juga lupa isu MA63. Sampai bila kita mahu tunggu? Sampai bila Sabah mahu tunggu? Sudah lebih 60 tahun merdeka dalam Malaysia, tetapi negeri ini masih lagi meminta-minta hak yang sepatutnya dijamin dari awal. Adakah ini kegagalan kerajaan persekutuan ataupun kelemahan pemimpin Sabah sendiri yang terlalu lunak? Baiklah sahabat-sahabat semua, sekarang kami ingin pula dengar suara anda semua. Coba komen di bawah. Patutkah GRS bertanding solo dalam PRN Sabah nanti? Dan kalau iya, siapa calon Ketua Menteri Sabah paling layak memimpin tanpa pengaruh luar? Haji G, Jeffrey, atau ada nama baru? Nah, coba kita jawab, coba kita pikir, coba kita ulas. Baiklah semua, sebelum kita menamatkan video kita pada kali ini, saya meminta Anda supaya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Currents VMY untuk kupasan, untuk ulasan politik paling panas, berani, dan tidak tapis dari seluruh Malaysia, terutamanya dari Borneo. Jumpa lagi dalam episode seterusnya, Politik Malaysia kita bongkar sampai ke akar. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, jumpa lagi. Terima kasih semua.